Selamat pagi untuk semua jemaat dimanapun Anda berada. 各位亲爱的弟兄姐妹们，无论你们在何处，我跟大家问安，大家平安，早上好。 Izinkan saya mewakili para pemimpin di Gereja Kristen Baptis Jakarta menyampaikan salam kasih Kristus kepada kita semua. 允许我代表浸信会的所有会友跟神徒们向大家问安。 Secara khusus juga menyampaikan salam tahun baru Imlek, kiranya kasih karunia Tuhan dan berkat surgawi memenuhi kita semua. 我也恭祝大家新春快乐，但愿从属天而来的平安喜乐充满每一个人。 Saudaraku, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan, jauh namun dekat. 今天我们要思想的一个主题，远离仍然能够亲近。 Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 我们还没有听到之前，让我们先低头祷告。 Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. 阿爸父上帝，我们这时候预备好自己要聆听的话语。 Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk kami boleh menikmati firman Kristus yang boleh menjadikan kami dewasa di dalam Engkau. 求圣灵帮助我们，让我们能够聆听主基督的好消息，让我们的灵命可以成熟。 Firman-Mu itu menguduskan seluruh perkataan, tingkah laku kami, pikiran dan bahkan hati kami. 主啊，求你用你的话语来洁净我们言语、行为、思想、意念。 Firman-Mu itu boleh membakar hati kami sehingga kami boleh memiliki roh yang bernyala-nyala untuk memuliakan Kristus yang mengasihi kami. 让主你的话语来眺望我们每个人，让我们每个人有火热的心灵来遵行你的话语。 Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. 主，我们感谢你，我们预备好自己聆听你的话语。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们 Amin 祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求，阿门。 Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 各位主内亲爱 ketika 的弟兄姐妹， ketika seseorang satu dengan lain menjauh, itu adalah suatu fakta yang tidak bisa dihindari, saudara. 如果有这个人跟那个人相远离的时候，这个是不能避免的一个事实。 Ketika seorang menikah, biasanya dia akan meninggalkan ayah dan ibunya, menjauh, saudara. 如果一个人结婚的时候，他就要离开他的父母亲，远离了他们。 Kita bisa dijauhkan oleh jarak, oleh tempat, dan juga oleh waktu, saudara. 我们这个远离可能是在地方的距离，可能是在时间上的距离。 Tetapi ada fakta juga bahwa ada juga kekuatan-kekuatan yang bisa mendekatkan kita ketika kita berjauhan satu dengan yang lain. 可是，虽然我们人跟人之间远离的时候，可是有一个力量，也能够让我们相近。 So pada umumnya ada 5 kekuatan yang dapat mendekatkan seorang dengan yang lain yang jauh, saudara. 这里我可以提到有5种力量，也能够让我们人与人虽然相远离的时候，也仍然可以亲近的力量。 Yang pertama itu adalah kekuatan tradisi budaya. 第一个呢，就是我们的传统的文化。 Salah satunya suatu adalah tradisi Imlek, saudara. 其中一个文化呢，就是我们的春节。 Saya beberapa kali melayani di Tiongkok, saudara. 我好几次是在中国服侍。 Nah, satu masa suatu saya melayani pas melewati hari Imlek di negara tersebut. 曾经有一次我在侍奉的期间，我们是面临这个农历新年。 Saya teringat suatu waktu itu saya ada di Guangzhou, saudara. 我记得我那时候是在广州。 Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya ada di sana? Suatu sepi sekali, saudara. 你知道吗？在那边发生什么？整个广州真的是很清静。 Di hari Imlek itu suatu susah untuk cari makan, saudara. 就是在农历新年的时候，你要找东西吃都很难。 Ini bukan saja orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu yang meninggalkan kota Guangzhou. 不单单是那个信佛教、信孔教的，他们离开了广州市。 Tapi suatu gereja di sana pun juga nggak ada, saudara. 几乎在教会都没有人来参加崇拜。 Jadi ini merupakan sebuah tradisi orang-orang Tionghoa yang mengikat begitu kuat, saudara. 这是我们中国人的一个传统，把我们相系的那么紧。 Mereka pulang ke kota asalnya, mereka pulang ke desanya untuk bertemu dengan keluarga. 他们回到老家，回到故乡，就是要与家人见面。 Ini merupakan sebuah tradisi budaya, saudara.
这就是我们的文化的传统。 Yang kedua, saudaraku, adalah kekuatan yang dapat mendekatkan adalah tradisi agama. 第二，能够让我们亲近的就是宗教的传统。 Natal, saudaraku, adalah merupakan sebuah momen, saudaraku, bagaimana keluarga itu bisa berkumpul, bersatu, bersukacita, makan bersama-sama di saat Natal. 比如说我们在圣诞节的时候，这个就是宗教的传统，大家都能够回来相聚、团圆，一起吃饭，一起高兴，一起喜乐。 Saudaraku, di dalam keluarga besar kami, saudaraku, Natal itu adalah merupakan satu kesempatan untuk kami reuni, saudaraku. 如果对我们的大家庭来说，圣诞节我们就是大团圆。 Biasanya kami lakukan sebelum tanggal 25 atau sesudah tanggal 25 kami berkumpul bersama-sama, saudara. 我们可以在25号之前或者之后，我们的大家庭大家都聚在一起。 Tradisi agama itu bisa menyatukan dan mendekatkan keluarga yang berjauhan, saudara. 所以我们看这个宗教的传统，也能够把我们的这个家庭已经相远离的人聚在一起，很亲近。 Yang ketiga adalah kekuatan tradisi keluarga. 第三就是我们有家庭的传统。 Saudaraku, setiap orang itu memiliki sebuah keunikan masing-masing di dalam membangun tradisi keluarga. 我知道我们每一个人都有很独特的家庭的一个传统。 Saudaraku, kalau di dalam keluarga kami, saudaraku, kami selalu membangun sebuah tradisi hampir setiap tahun keluarga besar kami itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, saudara. 那我们的大家庭呢，我们有这个传统呢，我们就是每一年有一次是大家庭一起出外旅游。 Itu kalau kami pergi jalan-jalan ke luar negeri itu bisa sampai 30 sampai sekitar 30 sampai 35 orang, saudaraku, pergi ke luar negeri, saudara. 我们如果是这个家庭的传统呢，我们每一年几乎有30多40个人，我们一起出国去旅行。 Nah, kalau model saya bagaimana saya bisa ke luar negeri, saudaraku, pekerjaan saya pendeta, saya bukan konglomerat, saudara. 那我是牧师，我怎么能够有这个金钱来出国呢？因为我也不是一个大富户。 Wah, itu saudara kami, khususnya mami saya, saudaraku, memberikan sumbangan yang paling besar untuk para hamba Tuhan, untuk bisa pergi sama-sama sekeluarga ke luar negeri, ke Eropa dan sebagainya. 所以我们的家人就筹款，特别是我的妈妈，她出钱支持她的孩子成为传道牧师的人，出去甚至到欧洲一起旅游。 Masalahnya, saudaraku, keluarga saya dari mami saya 3 orang pendeta, saudara, dari 5 orang. 你可以想想，我妈妈有5个孩子，3个是传道牧师。 Jadi dana yang mesti disupport begitu besar sekali. Tapi saudaraku, mami saya rela mengeluarkan itu demi ada sebuah kebersamaan, kedekatan, saudaraku. 可是你要知道，我妈妈因为她很想每一个人虽然相远离了，可是要亲近在一起的时候，这个是值得付的代价。 Kekuatan yang keempat itu adalah kekuatan media elektronik. 第4个力量呢，就是我们现在看到的传播媒体的力量。 Saudaraku, ini merupakan sebuah kekuatan yang paling dahsyat dari ketiga yang lain. 我们看这个上面3个比不上这个传播媒体的力量，真的是很浩大。 Ini kapan saja, saudaraku, di mana saja, saudaraku, kita bisa bertemu, kita bisa berdekatan lewat media elektronik. 你在何时何地，你只要有传播媒体，你就可以跟别人很亲近了。 Saudaraku, kemarin kami menggunakan media elektronik, saudaraku, dari Zoom untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar kami yang ada di Amerika, yang ada di Korea, yang ada di berbagai kota Indonesia. Kami bersatu, saudaraku, lewat media elektronik ini. 我们曾经用 Zoom 让我们大团圆，能够从美国的、从韩国的、从各个地方，我们都能够在 Zoom 里面一起见面，觉得很亲近。 Saudaraku, media elektronik tidak tunggu hari-hari khusus, setiap hari kita bisa menjadi dekat. 因为传播媒体不需要等说某个佳节、某个庆典我们才在一起，可是每一时、每一刻、每一天我们都能够在一起。 Tetapi media elektronik punya kelemahan, saudaraku, yang dekat juga bisa menjadi jauh. 可是呢，传播媒体也是有一个弱点，近在眼前的人也能够相离得很远。 Satu kali, saudaraku, saya disinggung sama istri saya. 有一次，我妻子提醒我， Kamu ini kok ya ada di rumah, tapi nyawamu nggak ada di sini. 你的人在家里，可是你的心不在这里。 Nyawa kamu lebih banyak ada di dalam pelayanan, pemuritan, tetapi nggak pernah ada di rumah begitu. 你的心都是在门徒的工作上，在培训的工作上，你的心根本不在家。 Saya kaget, saudaraku, saya sadar saya harus mengontrol penggunaan media elektronik supaya saya ada waktu yang berkualitas buat keluarga saya.
我被妻子提醒以后，我自己惊吓了。我知道我不能够一直用传播媒体，一直做侍奉的工作。我要把时间成为有价值、有品质的时间，跟家人交往。Saudaraku, di dalam masa pandemik ini, saudaraku, sangat penting sekali yang namanya kekuatan media elektronik. 特别是在这个疫情期间，我们看这个传播媒体的力量，真的是非常需要。Kita tahu, saudaraku, yang namanya virus COVID masa pandemik ini, saudaraku, membuat kita berjauhan satu dengan yang lain. 我们知道这个新冠病毒已经把我们人与人之间的距离拉得很远。 Tapi kita bersyukur kepada Tuhan dengan teknologi yang begitu maju, saudaraku, dengan adanya Zoom dan media elektronik lain, saudaraku, kita bisa berdekatan tanpa harus takut ketularan dengan virus. 我们看到，我们今天有这个传播媒体，我们仍然虽然害怕这个病毒传染，我们还可以跟别人联络上关系，也跟他保持亲近。 Kekuatan yang kelima, saudaraku. 我们现在要谈的第五个力量， Dan saya berharap kekuatan yang kelima inilah yang kita pegang, saudara. 我希望每个人要抓紧这个第五个力量。 Kenapa saya katakan demikian, saudara? 为什么我这样说呢？ Karena kekuatan yang pertama sampai keempat itu hanya manusia yang bisa membuatnya. 因为第一到第四的力量是人能够做的， Manusia mampu untuk melakukannya. 是人类能够做到的。 Zoom itu diciptakan oleh manusia. Zoom 也是人类所制造的。 Budaya Imlek itu diciptakan oleh manusia. 我们看我们农历新年的传统也是人制造的， Tradisi-tradisi agama itu dilakukan oleh semua manusia. 宗教传统也是人类所制造的。 Tetapi yang namanya kedekatan secara rohani hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus. 可是我们在属灵上亲近的时候，那只有靠主耶稣才能够行出来。 Saya ingin beritahu pada saudara, kekuatan apapun, saudaraku, tanpa kuasa rohani nggak ada gunanya, saudara. 我告诉大家，如果我们要跟人亲近，可是里面没有属灵的大能，那个是空谈。 Mari bersama-sama kita belajar apa yang dimaksud dengan kekuatan kuasa rohani yang bisa mendekatkan kita, yang bisa mengikat kita secara luar biasa. 我们就来学习，我们看圣经节告诉我们，这个属灵的大能如何能够让我们联系在一起呢？ Mari kita baca bersama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. 我们来看哥罗西书的第3章第14节。 Saya harap yang ada di rumah ataupun yang ada dalam gedung gereja ini, kita bersama-sama membacakannya dengan iman dan roh yang bernyala-nyala. 我希望无论你是在家里的，或者在教堂参加那个侍奉的人，我们用活着的灵来读这一节经文。 Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。 Sekali lagi, saudaraku, kita ucapkan kalimat firman ini. 我们再读一遍。 Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。 Saudaraku, saya akan mendefinisikan kuasa rohani yang dimaksud sebagai kekuatan yang mendekatkan berdasarkan firman ini. 所以今天我就要分析这个圣经里面所讲的这个属灵的大能，如何让我们有这个力量联系在一起。 Saudaraku, ada 3 prinsip yang sangat penting yang saya akan bahas berdasarkan ayat ini, saudara, sebagai kuasa rohani. 从这个经文当中，我要来分享属灵大能的3方面。 Firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. 在这一切之外，要存着爱心。 Sebenarnya di dalam bahasa asli itu tidak ada kata kenakanlah, saudara. 其实没有这个跟那就是穿上。 Tapi saya bisa memahami bagaimana LAI menerjemahkan ini oleh karena di konteks ayatnya, ayat di atasnya, Paulus meminta kita agar kita melepaskan manusia lama kita, seperti baju kita lepaskan, saudara. 因为前面的经文印尼文就是我们要把我们老我抛下，我们要穿上新人。 Dan kita mengenakan itu di badan kita, saudara, yaitu kasih. 就是我们要穿上的新人，就是穿上这个爱心，就是存着爱心。 Saudaraku, kata kasih di sini di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata ten agapen. 所谓的爱心，它的原文是 ten agapen。 Di sini saudaraku ada artikel definite yaitu ten.
在这里有讲到 dan， Kalau di Indonesia tidak ada kata definite artikel, saudaraku, hanya kasih saja. 在印尼文它只有讲爱心，没有讲到 dan。 Apa maknanya ada kata ten di depan agapen? 为什么讲 agapen 前面还要再讲一个 dan 呢？要存着呢？ Saudaraku, ini menunjukkan pada satu kasih yang hanya dimiliki oleh satu-satunya pribadi. 因为这个爱是由一个位格赐给我们的。 Jadi ini bukan berbicara tentang kasihnya Hengki Setiawan kepada gereja Metodis. 这个不是说李牧师爱以马内利堂这个爱， Ini bukan bicara tentang kasihnya saudara ketika saudara melayani Tuhan. 不是因为你在侍奉的时候你就爱上帝。 Ini bukan berbicara tentang cintanya seseorang ketika dia menyatakan cinta kepada seorang kekasihnya. 不是因为一个人他爱上了他的女朋友，他的爱人这个爱心。 Kasih itu, cinta itu bisa ribuan saudaraku di seluruh dunia ini bentuknya. 我们看这个爱，在全世界有很多的种类，有几千种类。 Tapi oleh karena digunakan artikel ten di sini, itu artinya satu-satunya, cuman satu-satunya kasih itu. 在这里讲的但就是唯一的，没有别的，就是单单那一位。 Ini mengacu pada kasih Kristus, saudara. 这个指的就是基督的爱。 Saya ingin beritahu kepada saudara, sebuah kekuatan apapun saudaraku, tanpa kasih Kristus yang menjadi pengikat, segala sesuatu akan menjadi rapuh. 我告诉你，你有了很多的那个力量，能够让你亲近。可是如果没有用主耶稣基督的爱把它联络起来的话，这个爱是非常的破碎的。 Setelah ten saudaraku dipakai kata agapen. 但以后有讲一个 agapen。 Saudaraku, selalu di dalam Alkitab menyebutkan bahwa ketika Allah mengasihi manusia atau kasih Allah itu selalu dipakai kata agape. 如果圣经讲说上帝爱世人，神的爱常常就是用 agape 这句 Apa 话。 maksudnya kasih agape ini, saudara? 那 agape 的爱是什么意思呢？ Kalau kita kaitkan dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16, 如果我们跟约翰福音3章16节联系， saya mendefinisikan kasih itu adalah sebuah kerelaan atau inisiatif untuk Anda berkorban bagi orang yang saudara kasihi. 我可以用我的话语就说，你愿意为了爱别人牺牲老我。 Karena yang namanya kasih itu selalu ingin memberi, selalu ingin berkorban supaya orang yang dikasihinya makin lebih baik. 因为你这个爱呢，你愿意付出，愿意牺牲。 Saudaraku, kasih Kristus ini sangat penting, saudaraku. 所以基督的爱是非常重要的。 Kenapa demikian? 为什么呢？ Kita harus melawan kontras dari Yohanes 3:16 yang ada dalam Yakobus 3 ayat 18. 我们要看在雅各书3章18节那个有相对的一个说法。 Yakobus 3 ayat 18 saudaraku itu berbicara tentang hawa nafsu, berbicara tentang kepentingan diri sendiri. 这里讲的是在雅各书讲的是情欲，是自私自利的。 Di mana ada sifat egoisme, saudaraku, maka di situ ada perpecahan, ada segala macam kejahatan masuk di dalam keluarga dan dalam gereja. 所以在家庭里面，在教会里面，如果有自私自利的心的时候，就会产生纷争结党，产生很多的罪恶。 Apa itu hawa nafsu, saudara? 那我们说情欲是什么呢？ Apa itu egois, kepentingan diri sendiri? 自私自利是什么呢？ Itu kebalikannya dari agape tadi, saudara. 就是跟 agape 的爱相反的。 Egois adalah satu sikap hati kita coba berusaha mengorbankan orang lain demi kepentingan diri saya. 因为这样自私的爱，就是你愿意牺牲别人，为了自己的好处。 Saya ingin mengambil apapun dari orang-orang yang dekat dengan saya supaya saya semakin senang dan semakin puas. Itulah hawa nafsu. 这个情欲的意思就是说，别人所拥有的我都要抢夺过来，让我自己享有，让我自己享受。 Hawa nafsu selalu mengambil dan mengorbankan orang lain. 情欲的事情就是你要抢夺别人的，为了自己的好处。 Pertanyaan saya, saudaraku, apakah kasih Kristus ini menjadi dasar dari sebuah tradisi budaya Imlek yang kita jalankan, saudara? 今天我们要过春节的时候，我们的爱心是在哪一个基础呢？是在基督的基础上吗？ Bagi anak-anak muda yang belum menikah, ya bukan sekedar kita dengan begitu senang menerima angpao, saudara. 那还没有结婚的人，你不是因为过新年你就可以拿到红包。
Saya ingat waktu saya belum menikah, saudaraku, saya selalu berpikir kalau hari Imlek itu saya dapat duit. Saya senang sekali, saudara. 我还没有结婚的时候，我就每一年想，我只要过农历新年，我就可以拿到红包，有钱赚。 Tapi saya tidak pernah berpikir untuk bagaimana menyenangkan mama dan papa saya. 可是我从来没有想说，他们给我红包，我要如何让他们高兴，让他们喜悦。 Saudaraku, kita harus belajar meletakkan kasih itu sebagai dasar dari Imlek itu, saudara. 所以我们要想，在这个农历新年的时候，我们要把爱为基础。 Kasih juga harus menjadi sebuah dasar dari Valentine Days. 也同样的是在情人节的时候，这个基督的爱为我们爱的基础。 Ini yang pertama, saudaraku, kenakanlah kasih. 所以我们就是要穿上这个爱，或者存着爱心。 Yang kedua, saudaraku, yang saya akan bahas yang menjadi sebuah prinsip untuk mengikat kita untuk membuat kita dekat satu dengan lain adalah pengikat yang mempersatukan. 第二呢，我们就是要看经文里面告诉我们，这个让我们能够联合在一起的这个联系。 Saudaraku, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, pengikat yang mempersatukan itu ada 3 kata, saudara. 所以我们看印尼文用 pengikat yang mempersatukan 就是联合、联系、 Dalam bahasa Mandarin berapa kata? 联络2。 2, Indonesia 3, Yunani 1, saudara. 希腊文只用1句，我们华文是用联络2个字。 Rupanya bahasa Mandarin lebih baik daripada bahasa Indonesia. Ya, mesti ada 3 kata ini untuk menjelaskan satu kata yang begitu dalam, saudara. 我们把联络就是那么有深奥的意义。印尼文是用 pengikat yang mempersatukan 有3个字。 Nah, suatu kata pengikat yang mempersatukan itu dalam bahasa aslinya dipakai kata sundesmos. 那希腊文或者原文是讲 sundesmos， Sundesmos itu artinya bone, artinya kerangka, saudara, secara harfiah. 就是说好像是我们的骨骼一样。 So, aku salah seorang ahli bahasa Yunani yang bernama Thayer ya mendefinisikan sundesmos ini sebagai sebuah kerangka yang menyatukan seluruh anggota tubuh manusia. 泰耶尔是一个有名的这个专家，他是说这个意思就是像我们的骨骼一样，从我们白体的骨节把它连起来的。 Anda bisa berdiri karena apa, saudara? 你能够站起来是为什么？ Karena ada tulang. 因为你有骨头。 Anda bisa mengambil sesuatu karena apa? 你能够拿某个东西，为什么呢？ Ada tulang, 因 saudara. 为有骨头在里面， Tulang itu yang membuat daging ini menjadi kokoh. 因为有骨头来支架我们的肉体，才能够粘起来。 Dan tulang, saudaraku, juga melindungi bagian-bagian yang sangat vital dalam tubuh kita yang sangat lembek itu, saudara. 我们看我们身体的内部，它的器官非常软弱的，都有骨头来遮 Saya 盖 ini 保护。 membayangkan, saudaraku, kalau otak itu nggak ada tengkorak, saudara. 如果我们看我们的头脑没有头颅的话，怎么办？ Mungkin baru disentuh dikit Anda akan teriak sakitnya luar biasa. 没有头颅，没有这个头的骨骼的时候，我们可能被碰到一点，我们会痛得不得了。 Saudaraku, kenapa Paulus hendak menggambarkan kasih itu dengan istilah sundesmos, yaitu kerangka? 为什么保罗要把这个爱用 sundesmos 来讲，就是像我们的骨骼一样呢？ Paulus hendak mengingatkan kepada kita suatu bahwa betapa lemahnya hubungan kita satu dengan yang lain. 意思就是说，人与人之间的关系、人际关系是非常脆弱的。 Hubungan kita satu dengan yang lain bisa dirusak dengan dosa. 我们很容易被罪就摧残， Bisa dirusak dengan sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. 可以因为种族、宗教、肤色，还有各党派的这个问题，把人跟人已经隔绝。 Suatu kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. 如果我们看哥罗西书3章的10节到13节， Di sini Paulus lagi sedang berbicara hal-hal yang dapat membuat kita semakin jauh dan tapi tidak mendekat. 保罗告诉我们什么事情让我们相远离，不是相近。 Di situ Paulus berbicara tentang ada orang barbar dan ada orang Skit. 在哪里？保罗说有化外人，有西古提人。 Skit ini, saudaraku, adalah, saya boleh terjemahkan, itu adalah orang yang punya darah biru. Itu orang ningrat, saudara. 西古提人就是那些王族、王室。 Orang barbar itu adalah orang yang kasar, orang yang semacam kayak orang yang miskin, saudara.
化外人就是那些没有文化的人。 Status ini saudaraku bisa akan membuat manusia semakin jauh satu dengan yang lain. 所以看这个身份的话，就是把他们两种人类相距的距离拉得很远。 Hubungan status sosial antara budak dengan tuan, orang yang merdeka dengan hamba, saudara. 还有一个是为奴的，一个是为主的，这两个关系也是相距离很远的。 Hal-hal seperti ini adalah merupakan sebuah fakta yang bukan saja terjadi pada zaman Paulus, tapi juga zaman sekarang ini, saudara, sebuah perbedaan status yang bisa membuat kita jauh satu dengan yang lain. 所以这个不单单是在保罗的时期发生，在我们现在的时期也是一样，我们的身份、我们的地位，把我们人跟人之间的距离拉得很远。 Saudaraku, hal-hal tersebut dapat merusak kedekatan, saudaraku. 所以这个就是破坏了人际的亲近， Bisa merusak kesatuan. 可以破坏了一个合一， Tidak akan bisa membuat manusia semakin dekat satu dengan lain, tapi semakin menjauh. 可以让我们人跟人不是更亲近，而是更远离。 Apalagi kalau kita membaca dalam ayat yang ke-13 nih, saudaraku, Paulus berbicara sesuatu yang namanya dendam. 所以保罗在13节告诉我们，如果那个憎恨的事情， Saya ingin tanya sama saudara, kalau Anda tuh dendam kepada siapa sih? 如果你憎恨，到底是恨谁呢？ Atau Anda punya kepahitan itu disebabkan oleh siapa sih? 如果你有苦毒，你的苦毒是因谁开始的？ Saya ingin beritahu pada saudara, yang namanya kepahitan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang jauh dengan saudara. 如果你会有苦毒的话，很可见这个不是跟你离个相远的人造成的， Karena orang itu sudah jauh, nggak perlu ada kepahitan, saudara. 因为那个人已经远离你了，你不会再有苦毒了。 Iblis itu pintar, saudaraku, dia akan merangsang kita untuk kita dikuasai oleh kepahitan. 魔鬼他很狡猾，他会让我们的心充满了苦毒。 Kepahitan itu, saudaraku, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita. 苦毒就是很亲近我们的人造成的。 Itu bisa kakak kita, bisa adik kita, bisa papa mama kita, bisa saudara-saudara kita, saudara. 可能是我们的哥哥姐姐、我们的弟弟妹妹，或者我们的父母亲引起的。 Saya jarang mendengar ada orang kepahitan dengan dia ngomong begini, aku nih kepahitan sama orang Sunda tuh yang ada di Bandung. 很少人说我有苦毒，像什么像万隆的孙大族，我有苦毒。 Kalau ada, suatu ini mungkin kasus khusus yang perlu dikonseling secara serius, saudara. 如果真的发生这样的事情，他需要去治伤了。 Tapi suatu biasa kalau kita kepahitan, itu biasa sama orang yang dekat dengan kita. 多少时候我们有苦毒的话，是跟我们很亲近的人。 Kenapa anakku bisa lakukan ini? 为什么我的孩子会这样对我？ Aku ini papamu, tapi kenapa kamu kurang ajar sama papa? 我是你的父亲，为什么你对我没有礼貌？ Papa masih hidup, tapi kamu sudah minta warisan. 爸爸还活着，为什么你现在要分财产了？ Saudaraku, saya menangani begitu banyak orang yang kepahitan, saudaraku. Boleh katakan hampir 99% itu berkaitan dengan lingkaran keluarga. 多少时候我又有这个陪谈这些有苦毒的人，几乎99%就是他家庭的那一圈的人造成的。 Jadi saudaraku, berdasarkan adanya serangan dan bahaya yang membuat keluarga itu semakin menjauh oleh karena kepahitan, Paulus bilang gini, kenakanlah kasih itu sebagai yang mempersatukan sundesmos, kekuatan, perlindungan dari perpecahan. 所以保罗告诉我们，我们人际关系很容易的远离，是因为我们有苦毒，因此我们就要穿上，或者我们要存着这个爱心，因为爱心能够联络我们在一起，让我们能够全备。 Kalau kita membaca sinoptik dari surat Paulus di Kolose, yaitu Efesus, 如果我们看保罗写的书信的同类书信，就是在以弗所书跟哥罗西书。 dalam Efesus pasal 2 ayat 13 itu firman Tuhan berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. 保罗就是在以弗所书2章13节这里告诉我们：你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得亲近了。 Konteks di mana Paulus menulis surat ini, saudaraku, ada dua bangsa yang besar yang saling bermusuhan, padahal mereka tuh dua-duanya orang Kristen. 所以保罗这个时候强调，有两个民族，他们虽然都是基督徒，可是他们之间是非常仇视的。 Saya boleh gambarkan seperti kayak orang Batak Kristen sama orang Batak Tionghoa, itu lagi sedang ribut, saudara.
比如说，这个基督徒一个是马大族，一个是华人，他们之间也能够争吵。 Ini orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi. 这个就是犹太的基督徒跟非犹太人的基督徒， Jadi 他 waktu 们 mereka- 起了争吵。 Jadi waktu mereka percaya pada Kristus, takut tradisi lama mereka, nilai-nilai lama mereka masih terbawa, saudara. 他们信了基督，他们已经成为基督徒了，可是他们背后的传统还是跟着他们走。 Orang-orang Kristen Yahudi bilang begini sama orang-orang Kristen non-Yahudi, kamu ini belum disunat, aku ini lebih hebat dari kamu. 然后那个犹太人的基督徒就对那个非犹太人基督徒说：“我们是受割礼的人，我们比你优越。 Kamu ini orang Kristen kelas 2. 你这个是二等的基督徒， Aku orang Yahudi, 我是犹太人， keturunan Abraham. 我是亚伯拉罕的后裔。 Hukum Taurat diberikan kepadaku. 因为上帝颁发律法是给我们犹太人， Aku orang Kristen yang sangat istimewa. 我是非常优越的基督徒， Kamu kelas 2. 你是第二等的。 Saku ini yang terjadi pada masa itu. 那时候发生的就是这样子。 Dan kita bersyukur saku bahwa darah Kristus dapat menghancurkan tembok pemisah itu, saudara. 我们感谢神，主耶稣基督的宝血能够让这个高垒高墙摧毁了。 Perbedaan yang tidak mungkin didamaikan oleh manusia dapat didamaikan oleh peristiwa kayu salib. 这个人的传统没有办法解决的，可是，在十字架上，主的宝血能够解决。 Di dalam darah Kristus, di dalam penembusannya, di dalam kayu salib itu ada nilai yang sangat berharga yang diberikan kepada semua orang yang percaya tanpa memandang suku, saudara. 因为在主耶稣的宝血在十字架上，在他的救恩里面，对每一个民族，这个就是让我们能够和好的保障。 Kita sudah melihat ada 2 prinsip yang penting, yaitu kasih, agapen, dan sundesmos. 我们看到有2个原则了，一个就是阿嘎贝的爱，第二个就是 Sundesmos 的爱。 Sekarang kita lihat yang ketiga, saudara, itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 在我们看的就是说，这个爱心就是联络，而且是全德的。 Saudara, kata menyempurnakan itu dipakai kata teleotetos. 这个全德就是 teleotetos。 Dari kata teleotetos itu, kalau Anda sebagai hamba Tuhan yang belajar di sekolah teologi, tahu yang namanya teologis. 我们如果是有上神学院读书的传道牧师，你就知道 Teleologis 神学院就是 theologis。 Ada teleologis. Itu berbicara tentang asal muasal. 如果讲到 teleologis， 就是说这个起初的来源。 Itu berbicara tentang supreme purpose. 这个就是说，这个最崇高的目标， Tujuan yang agung. 最崇高的目标， Tujuan yang sudah final. 最终的目标。 Tahukah Anda kenapa Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya? 为什么神创造人类，照到他的形象和样式造的呢？ Rupa dan gambar itu adalah merupakan sebuah teleologis bagi keberadaan umat manusia. 因为这个对人类来说就是 teleologis， 就是人类的最崇高的目标。 Allah, manusia diciptakan merupakan gambar Allah. Allah itu adalah merupakan Allah yang berkomunitas dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 因为我们的神是一个群体的，有圣父、圣子、圣灵3位在一起的3位一 Di 体。 dalam diri manusia ditaruh secara alamiah teleologis Allah ini. 所以在人的天分当中，神就把 teleologis 放在人的心里，要人有一个团体的生活。 Jadi ketika manusia satu dengan yang lain boleh saling berdekatan, boleh saling berbagi, boleh saling bersinergi, disitulah kesempurnaan wajah Allah nampak. 所以如果有人与人之间能够彼此的合一，能够彼此的分享，能够彼此的增加功效的协同工作的话，就看到神的形象彰显出来。 Jadi saudaraku, kasih sampai di sini saudaraku bukan saja mencegah kita dari perpecahan, dari sikap yang saling menjauhkan. 所以这个爱呢，不单单是防止我们
不要有破裂的事情发生，不要远离的事情发生而已。 Tetapi kasih itu saudaraku juga membawa kita mencapai sesuatu yang dimaksud oleh Allah sebagai sebuah tujuan yang supreme, tujuan yang terutama agar kita menjadi satu sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. 所以这个爱呢，我们看到有一个最崇高的目标，要我们联合，跟圣父、圣子、圣灵三位一体联合在一起。我们也是要有这样联合的。 Saudara bisa bayangkan kalau hari raya Imlek kita dasari dengan filosofi berpikir seperti ini, saudara. 如果我们在过农历新年的时候，我们有用这样的原则来庆祝的话， Betapa indahnya kekristenan itu. 所以我们就看基督教活出来的是非常的美好。 Imlek itu bukan sekedar meriah. 所以这个农历新年不是让大家很有气氛。 Meriah dengan warna-warna merah. 就靠着红色的气氛喜洋洋。 Tapi ada jas hitam dan ada baju pendeta begini, warna saya putih, saudara. 今天牧师是穿黑色的那个西装，然后里面都是白色的衬衫。 Ada sebuah penerimaan. 我们是彼此接纳， Ada sebuah kebersamaan yang menggambarkan tentang Allah Tritunggal di dunia ini. 我们就看到能够团体团契的话，就像三位一体的父上帝，跟圣子圣灵团结在一起。 Sampai di sini saya baru bahas 3 esensi, saudara. 我才提到3个基本要点， Saya ingin mengajak untuk kita melihat prakteknya. 我们要如何实行出来呢？ Saudaraku, ada 5 yang kita harus praktekkan, saudara. 我们要在5方面要遵行。 Saya akronimkan dengan KASIH. 所以牧师用 KASIH 5个拉丁字母来缩写这5个行动。 Karena yang namanya kasih itu adalah merupakan sifat utama dari Allah. 因为爱这个嘎西就是爱，爱就是神的特色，神的本性。 Mari bersama-sama kita lihat K yang pertama, yaitu Kristus. 第一个嘎就是基督。 Pertanyaan begini, saudaraku, apakah hari Imlek, apakah hari Valentine Days, apakah setiap hari ketika kita berdekatan satu dengan yang lain, apakah Kristus menjadi dasar dari segala sesuatu? 我们要思考一下，我们在过农历新年的时候，我们过情人节的时候，我们是不是以基督的爱为一切的基础呢？ Saudaraku, di dalam Kristus, kita yang jauh dari Allah karena telah dirusak oleh dosa, itu didekatkan kembali oleh kematiannya di kayu salib. 因为我们知道，我们因为罪的关系，我们跟神已经远离了。可是因为主耶稣在十字架上的宝血，把我们再一次的得到与神亲近了。 Tapi di sisi lain, saudaraku, Kristus juga mendekatkan kita satu dengan yang lain di dalam keluarga atau di dalam gereja. 不但与神的关系能够亲近，跟我们平等的，我们家人、我们人与人之间，我们也能够亲近。 Waktu kita datang sinciaan ke rumah-rumah saudara kita atau orang tua kita, saudaraku. 如果我们到我们的家长、我们的长辈的家去拜年的时候， Apa sih yang mendorongnya, saudara? 你用什么推动力带你来呢？ Apakah cuma hanya ngumpul-ngumpul, saudara, tanpa dasar? 是不是你没有这个爱为基础，就是来聚一聚，见个面就好了？ Atau begini, waduh, saya hari ini makan babi hong nih, enak di rumah ini. 在这个家他有准备烤肉，我可以在这里享用。 Ingat baik-baik, saudaraku. Allah yang jauh di surga, Dia mau datang berinkarnasi menjadi manusia di dalam Kristus. 你要记住，神是高高在天，他愿意道成肉身，成为基督。 Supaya manusia didamaikan dengan Allah dan kita juga mengalami damai satu dengan yang lain. 让我们跟神的关系能够和好，跟人与人之间的关系也能够和好。 Biarlah Kristus itu menjadi worldview-nya orang Kristen ketika melihat tradisi budaya. 让我们每一个人看到我们的传统的时候，我们用基督的眼光成为我们的眼光。 Kita tidak dikuasai oleh kacamatanya Kongfucu, tapi kita dikuasai oleh kacamatanya Kristus ketika kita melihat Allah dan ketika kita melihat sesama kita di hari raya Imlek. 我们在过农历新年的时候，我们不是用孔教的思想，可是我们要用基督的眼镜来看神跟人的关系，人跟人的关系是怎样的。 Jadi praktek yang pertama, saudaraku,
kita harus selalu berpikir apakah Kristus menjadi dasar dari hubungan kita. 所以第一点就是说，你做任何事情，你要想是不是有基督的爱成为我的基础。 Hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, kakak dan adik, dan saudara-saudara yang lain. 夫妻之间的爱，父母跟儿女的爱，亲子的爱，或者弟兄姐妹同胞的爱，我们要看你有没有主基督的爱为基础。 Saudaraku, salah satu keluarga besar kami jadi mualaf, saudara. 我们的家族里面有一个他叛教， Dia menikah sama orang yang dari agama seberang. 他跟别的宗教的人结婚。 Puji Tuhan, saudaraku, ini merupakan Imlek pertama di mana saudara saya yang jauh ini, saudaraku, ikut bersama-sama di dalam Imlek. 感谢主，今年是第一次，我这个已经离开着我们的信仰的人，他第一次跟我们在一起庆祝农历新年。 Dia bukan orang Tionghoa, saudara. 他不是华人， Kalau nggak salah dia orang Sunda, saudara. 他是孙家族。 Saudaraku, dalam keluarga saya itu ada 2 orang Sunda, saudaraku. Yang satu sudah bertobat menerima Yesus. 我家族里面有2个是孙家人，一个已经悔改接受主耶稣基督， Nah, yang satu ini, saudaraku, baru saja menikah, saudara. 然后另外一个他刚刚结婚，跟不同信仰的人。 Di hari Imlek itu, saudaraku, saya ditampu untuk membawakan satu kalimat pendahuluan. 然后他们要我在农历新年讲开场白。 Saya ngomong, saudaraku, di hari Imlek ini saya ingin katakan ada satu yang paling berharga dalam keluarga kita. 我就开始说，今年在我们的农历新年当中，有一个最有价值、最宝贵的， Yang paling berharga itu bukan papa dan mama. 不单单是爸爸妈妈是最有价值 Yang 的， paling berharga itu bukan angpau dan makan-makan. 不是红包，是不是我们在这边有大吃？ Tapi hari ini ada seseorang yang bernama si A, saya samarkan saja, si A bersama dengan kita di sini. 我就叫他阿就好了，因为今天阿有在我们当中， Saya katakan kepada dia, selamat datang di dalam keluarga besar kami. 我欢迎他来到我们的大家庭， Kami senang menerima kamu. 我们很高兴能够接受你。 Di hari Imlek ini saya ingin katakan bahwa kamu adalah orang yang paling berharga di mata kami. 在我们的眼光、我们的眼睛当中，看你是为宝贵的。 Mungkin kamu berbeda keyakinan dengan kami semua. 也许你的信仰跟我们不一样， Kami tidak pernah membenci kamu. 我们不恨你， Kami menerima kamu apa adanya. 我们接纳你是何等样的人。 Kapanpun kalau kamu mau datang di dalam rumah salah seorang saudara kamu di tempat ini, silakan datang. Kami akan membuka lebar-lebar dan kami akan menyambut dengan sukacita. 如果你随时都愿意来到我们这个当中，你的亲人当中，我们是打开我们的大门，欢迎你来的。 Kenapa demikian, saudara? 为什么？ Karena kami memakai kacamata Kristus. 因为我们戴的是基督爱的眼镜。 Kristus datang untuk manusia yang sudah jauh dari Allah, Ui. untuk bisa memberikan sebuah penerimaan dari kasih karunia Allah. 因为基督他为人类来的目的，就是要把这个爱带给人，让人能够跟神亲近。 Yang kedua adalah ampuni. 第二呢是阿就是安布尼，就是饶恕。 Lalu kalau keluarga di dalamnya ada kepahitan, Anda mungkin bisa datang karena Imlek. Tapi makan pasti nggak enak, saudara. 如果你在家里面有苦毒的话，要你一起聚在一起团圆大吃的话，你一定吃的真的不是味道。 Angpau yang terbesar adalah ampuni. 所以最重要的就是先饶恕他。 Yang ketiga adalah satu rasa. 第三就是 S 的话，就是你要有同感。 Apakah Anda ada satu rasa dalam susah dan duka dalam keluarga Anda? 在家庭里面，你是不是能够跟每一个人可以同感，可以同甘共苦呢？ Jangan kita bersuka cita di atas penderitaan dari salah satu anggota keluarga kita. 你不要把你的喜乐践踏在别人的痛苦上。 Mereka susah pun kita juga ikut susah, saudara. 如果他们在痛苦的时候，你要跟他们感 Mereka 同身 senang, 受； kita ikut senang. 他们高兴的时候，也是跟他们同甘。 Yang ketiga, inisiatif. 在第四呢，就是 initiative 主张， Kasih itu selalu berinisiatif, saudara. 因为爱是要你主动有主张的。 Selalu memberikan yang terbaik buat anggota keluarganya.
你要主动把最好的给你的家人。 Hari Imlek ini suatu bukan sekedar kita berinisiatif kasih angpau, saudara. 所以农历新年不单单说我是主动的要发红包而已， Makan bersama. 我要请大家来吃。 Tapi di luar dari hari Imlek itu akan menentukan betapa hebatnya keluarga-keluarga orang Tionghoa yang percaya pada Yesus. 所以在这个农历新年之后，你就要看到基督徒的华人基督徒他们的生活是怎样操练的。 Berinisiatif untuk berbuat baik sebagai sebuah gaya hidup, bukan sebagai sebuah hanya satu hari, tetapi menjadi gaya hidup. 因为你要成为有主张的人，主动的活出爱的话，成为你的生活方式。 Harmonis. 我们最后的哈就是 harmonis， Mungkin anggota keluarga saudara ada yang kaya, ada yang miskin. 我们要和谐。我们可能家里面有的是富有的，有的是贫穷的， Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. 有的是非常聪明的，有的不够聪明。 Perbedaan bukan sebagai sebuah alasan untuk kita bermusuhan. 有这样的差别，不能够成为我们对别人有仇视， Untuk kita saling merendahkan. 或者我们轻看别人。 Tapi perbedaan itu membuat kita berkolaborasi seperti Allah Tritunggal yang bersinergi. 可是我们能够互补，我们看到神是能够增加功效的协同作用。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 愿神赐福我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Biarlah firman-Mu ini menjadi sebuah dasar yang sangat kokoh buat apapun yang kami lakukan. 主啊，但愿我们所作所为，你的爱成为我们的基础。 Kami didekatkan bukan hanya oleh karena alasan tradisi, 我们能够与别人更亲近，不是因为我们有传统的习惯力量， ataupun oleh kekuatan kuasa dari media elektronik. 不单单是传播媒体给我们的力量。 Kami didekatkan satu dengan yang lain oleh karena kuasa rohani, yaitu kasih Kristus. 我们能够与别人亲近，就是有一个属灵的大能，就是有基督的爱。 Tolong kami ya Bapa, 主啊，阿爸父，求你帮助我们， dalam nama Yesus. 奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。